Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak murid cikgu semua yang mengikuti rakaman ni uh, berada dalam keadaan sihat, sejahtera hendaknya. Telah lama kita tidak berjumpa di sekolah kan. Okey, saya harap semuanya tidak lupa untuk mengulang kaji pelajaran yang telah diberi oleh guru-guru masing-masing lah. Guru-guru subjek masing-masing. Okey, hari ini cikgu nak berkongsilah pelajaran untuk tajuk kita yang kedua TMK tahun 5 iaitu tajuk peranti rangkaian komputer. Cikgu dah ada pernah ajar dah tajuk ni pada masa sebelum cuti tu, cuti PKP. Tapi hari ni cikgu buat lagi sekali dalam bentuk rakaman ni untuk sebagai revision ataupun ulang kaji lah. Mungkin walaupun dah ajar pada bulan yang 2 hari tu, tapi mungkin awak perlukan lagi revision semula lah ya. Baiklah, okay, kita akan merujuk kepada buku teks sebagai panduan. Awak boleh gunakan buku teks TMK tahun 5, Teknologi Maklumat dalam Komunikasi. Kalau tak ada buku ni, boleh cari kat kedai buku lah. Ada RM6 harga dia. Mungkin awak ada, kalau ada yang tertinggal, nanti maklum cikgu. Boleh PM cikgu, cikgu carikan. Mungkin awak tinggal kat kelas ke, nanti cikgu akan letak di pondok pengawal. Kalau jumpa lah Baik, kita nak rujuk kepada buku teks muka surat 13 peranti rangkaian komputer. Sebelum kita nak tahu peranti-peranti ni dulu, kita tengok dulu rajah gambar ni Okey, bagaimana internet dapat kita terima di sekolah ataupun di rumah Okey. Peranti ni adalah komponen-komponen dia. Komponen tu maksudnya barang-barang dia lah. Bahasa yang mudahnya macam tu lah. Barang-barang ataupun komponen untuk membolehkan komputer menerima akses internet. Okey Mula-mula sekali, awak boleh tengok dekat gambar rajah ni. Sebelum kita dapat terima internet, kita memerlukan talian telefon dulu. Maknanya di sekolah tu sebenarnya sebelum dapat internet, ada talian telefon yang masuk ke sekolah. Kemudian daripada talian telefon, akan pergi ke modem. Daripada modem akan pergi ke, dia akan pecahkan ke peralatan-peralatan komponen-komponen. Mula akan pergi ke titik pusat tanpa wayar dulu. Kemudian daripada tanpa wayar akan pergi ke alat-alat penerimanya seperti komputer riba ke, tablet PC ke, telefon pintar, komputer peribadi. Itu adalah secara umum lah, secara am bagaimana internet dapat diterima di sekolah ataupun di rumah. Okey. Kita rujuk gambar yang kedua, gambar rajah yang kedua. Ini secara yang ringkas lah. Gambar kedua. Okey, ini adalah peralatan-peralatan ataupun komponen-komponen peranti. Kita sebut peranti Peranti itu komponen. Komponen yang membolehkan akses internet diterima. Okey. Yang pertama sekali ada A tu. Kad antara muka rangkaian. Kad antara muka rangkaian ni adalah komponen yang penting yang penting sekali lah. Berada dalam komputer, awak tak nampak lah dia punya dalam tu yang warna hijau tu, dia punya papan dia tu tak nampak lah. Kalau awak komputer tak nampak, awak akan hanya nampak port tu. Port sahaja yang nampak, yang ada lubang tu. Itu port dia. PORT, port. Port tu fungsi dia untuk membolehkan sambungan internet secara wayar. Maknanya daripada penghala akan terima ataupun daripada switch akan terima kabel rangkaian tu dan dimasukkan ke komputer melalui port tu, port rangkaian kad antara muka rangkaian. Itu yang A. Biasanya kalau kad antara muka rangkaian ni adalah komputer meja komputer meja
Boleh jugalah, komputer meja pun ada, komputer apa tu? Komputer netbook pun ada. Tapi digunakan untuk kita dapatkan internet secara wayar. Wayar ni dia sebenarnya dia lebih lebih apa? Lebih laju lah, lebih laju, lebih konsisten. Dia tak terputus-putus berbanding kalau guna wifi ni ataupun tanpa wayar ni dia tak apa tu? Tidak sebaik gunakan kabel. Okey, yang kedua B. Okey, B ni fungsi dia penyesuaian rangkaian tanpa wayar. Okey. Penyesuaian rangkaian tanpa wayar ni ialah untuk membolehkan komputer berhubung ke rangkaian tanpa wayar. Maksudnya, kalau sekiranya biasanya kalau komputer meja yang lama lah, kalau baju yang baru sekarang ni pun dah ada dah wifi yang dah built-in ataupun dah dipasang dalam komputer. Tapi dulu-dulu, sebelum ni lah, komputer meja jarang dulu-dulu dah pasang dengan komponen ni. Jadi kalau komputer meja nak terima apa ni wifi, dia menggunakan penyesuaian rangkaian tanpa wayar. Dia biasanya berada dipasang di bahagian belakang komputer. Okey, itu yang B. Penyesuaian rangkaian tanpa wayar. Okey, yang ketiga penghala dan yang keempat modem. Okey, yang D dengan C ni dia sebenarnya saling berkaitan. Saling berkaitan. Okey, saling berkaitan. Apa kaitan dia? Okay, biasanya kalau di sekolah lah, cikgu bagi contoh di sekolah, kalau di makmal komputer kita tu, makmal komputer sekolah, okay, internet diterima melalui bilik akses, okay, dan mula-mula sekali daripada talian telefon tu akan pergi ke modem, modem yang akan terima, modem akan terima, kemudian daripada modem ada kabel yang menghubungkan modem dengan penghala. Maknanya modem pergi ke penghala pula. Okay, daripada modem pergi penghala, ada kabel dia. Kemudian daripada penghala, okay, akan pergi ke bawah tu. Atau lepas pula dah. Akan pergi ke apa tadi bawah tu? Okay, switch. Daripada modem akan pergi ke switch. Okay, daripada switch pula akan banyaklah, ada banyak kabel-kabel daripada belakang port switch tu, ada banyak kabel yang dipasang dan dia akan pergi ke merata komputer. Kalau port tu ada 24, ada switch tu ada 24, akan ada 24 komputer lah yang boleh terima internet secara kabel, dengan satu port, dengan satu switch sahaja dia akan bercabang lah kepada 24 komputer. Tengok pada jumlah port dia. Okay, sama juga dengan hub tu sama juga, pun fungsi yang lebih kurang sama je sebenarnya dengan switch. Okay, kemudian kat antarmuka cikgu dah sebut, penyesuai sudah, modem dah, penghala, hub, switch. Okay, yang terakhir sekali adalah titik capaian tanpa wayar. Titik capaian tanpa wayar ni adalah untuk membolehkan pemindahan data antara komputer dengan komputer-komputer dan peranti-peranti yang lain dalam rangkaian tanpa wayar. Maksudnya hotspot lah, ataupun dia nak menghubungkan wifi. Kalau contohnya daripada bilik makmal komputer, kerana daripada bilik akses tu ada satu titik capaian tanpa wayar dipasang di sana untuk membolehkan internet disebarkan dengan lebih luas lagi ke tempat-tempat lain. Sebab kalau mengharapkan penghala sahaja, router sahaja tak cukup luas lah. Jadi memerlukan titik capaian tanpa wayar. Itu sebenarnya dia punya maksud dia. Mudah je. Kalau ikut bahasa dalam perkataan Darami, mungkin awak akan ambil masa jugalah untuk faham kan. Tapi kalau bahasa yang mudahnya, titik capaian tanpa wayar ni untuk membolehkan menerima data atau menerima internet daripada rangkaian tanpa wayar. Okey, itu ada 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 peranti rangkaian yang utama untuk membolehkan komputer menerima rangkaian. Okey, rangkaian cikgu dah sebut dah sebelum ni. Tajuk yang pertama dulu apa maksud rangkaian kan. Okey, dan ada berapa jenis rangkaian? Jenis rangkaian tu ada berapa? Ada 2. Yang pertama rangkaian wayar. Wayar tu gunakan kabel. Yang kedua rangkaian tanpa wayar.
wayar ni dia menggunakan gelombang radio ataupun senangnya awak dah biasa tahu dah apa dia Wi-Fi. Itu gelombang radio Okey. Itu sajalah perkongsian cikgu untuk hari ni. Sebelum cikgu nak tamatkan sesi ni, cikgu ada kerja lah untuk awak, untuk tugasan untuk awak. Okey, pertama sekali bagi yang belum mencatat maklumat ni, kalau dah buat tak apa, tak payah buat. Siapa yang belum menggunakan buku teks di muka surat 14 dan 15. Awak catat semua maklumat, fungsi dan peranti rangkaian tu. Catat dan baca lah. Maksudnya masa awak bercatat tu, awak baca maklumat tu. Kemudian, di muka surat 19. 19 ni, 19. 19 ni, nampak tak? Bahagian ni 19 ni awak jawab semua soalan di bawah. Praktis minda ni. Tengok apa yang awak kena buat. Buat jawab semua soalan di bawah ni. Buat bahagian nombor 1 ni saja. 1 1 A, B, C, D dan E. Ini. Ini 1 A, B, C, D dan E. Ini sebagai praktis minda. Buat yang ini. A, B, C, D dan E. Yang dua ni nanti dulu. Cikgu akan bagi nanti. Buat ini dulu itu sahaja untuk sesi kali ini. Assalamualaikum dan jaga kesihatan masing-masing. Bye.